Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana, wa yassir lana umurana, wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Sabahun Nur. Salam pertemuan dalam pertemuan Hayati Quran siri yang ke-422 bersama dengan saya Umar Aziz. Moga-moga dengan pertemuan ini kita dapat mengulang kaji, menghayati akan kalamullah, mengambil pengajaran daripadanya dan pada waktu itu membawa dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah summa insya-Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama. Saya nampak dalam komen ada Zimah Don, Saniyah Mustafa, kemudian Nur Hayati Yahya, Nur Rahim Sharif, Ninda Anis, Cikgu Kapten, Hardi Suhaimi, Elvira, Yusuf bin Nurdin, Hafizah Hassan, Kati Khairuddin, Zuraida Siddiq, Zakia Muhammad Nin, kemudian Zaliha Kamaruddin, Jamaliyah Manab, serta Kak Aminah Hitam, Syam Ahmad, Rin Khairil, Norazia Mukhtar, Zakia Muhammad Nin, Rozana Aziz, Bunga Lawang, Arif Taib, Jamilah Ihsan, Ija Rahman, kemudian Cahaya Qalbu dan juga Siti Zabidah Hasan. Ahlan-ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama dikembalikan kepada sahabat-sahabat semua. Pada siri yang ke-422 ini, kita akan membaca daripada muka surat yang baru, insya-Allah. Muka surat 152 daripada surah yang ke-7 Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-12. Lalu sama-sama sahabat bantu catat di ruang komen, mempermudahkan sahabat-sahabat yang akan join kemudian. Kita masuk pada muka surat yang baru, muka surat 152, surah yang ke-7 Al-A'raf, bermula daripada ayat yang ke-12. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk tag yang lain, untuk jemput sahabat-sahabat yang lain, bantu untuk kongsi, share, sebarluaskan. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-12. Pada ayat yang ke-12 firman Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Pada ayat yang ke-12 ini Al-Quran yang mulia menerangkan kepada kita sebab mengapa Iblis pada waktu itu memilih untuk tidak sujud kepada Nabi Adam, walhal itu adalah perintah daripada Allah seperti mana yang kita dah baca pada ayat yang ke-11, yang mana Allah berfirman, usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam, muliakanlah Nabi Adam. Maka pada waktu itu Al-Quran menjelaskan pada ayat yang ke-11 daripada surah Al-A'raf, lam yakum minas sajidin, tidaklah iblis daripada kalangan mereka-mereka yang sujud. Mengapa beliau tidak sujud? Mengapa berani melanggar perintah Allah?
Maka Allah terangkan sebab kenapakah pada waktu itu iblis tidak sujud. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala, telah berfirman. Di sini maksud berfirman adalah Allah. Allah berfirman, iaitu dalam kurungan Allah bertanya. Qala, Allah berfirman, Allah bertanya. Kepada siapa? Kepada iblis yang pada waktu itu dia enggan mentaati perintah Allah. Dia enggan sujud memuliakan Nabi Adam. Firman Allah, apakah mana'a yang menghalang kamu Allah untuk. Lalu di sini Allah nampak macam ada lam alif selalunya memberi makna tidak. Tetapi di sini lam alif ini adalah lam alif zaidah. La ini adalah zaidah. Zaidah maksudnya adalah tambahan. Maksudnya adalah ekstra, tidak ada pada terjemahan. Lalu kenapa dibawakan di sini lam alif la kerana perkataan Allah alif ataupun hamzah lam alif Allah asalnya adalah la. Alif nun ataupun hamzah nun la. Lalu itu terjemahnya untuk. Tetapi la ni tak ada terjemah sebab dia adalah lam alif tambahan, lam alif zaidah. Maka kenapa dibawa oleh orang Arab perkataan-perkataan yang zaidah, yang tambahan, yang tidak diguna secara jelas dalam terjemahan? Maka sebenarnya daripada sudut balaghah ada tujuan dia. Apakah tujuan dibawakan lam alif zaidah, lam alif tambahan ini? Kata para ulama bahasa Arab, ianya bertujuan untuk litambih, memberi makna penegasan bahawa pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab utama kenapa iblis tidak sujud pada waktu itu adalah sifat-sifat yang berikut. Lalu ianya bertujuan untuk tambih, untuk memberi peringatan, untuk menarik perhatian. Lalu itu sebabnya dibawakan huruf zaidah seperti lam alif pada ayat ini. Lalu firman Allah, Allah terjemahnya adalah untuk. Tasjuda, bersujud. Apakah yang menghalang kamu untuk bersujud? Ketika mana amartu, aku telah memerintahkan kamu wahai iblis. Maka Allah tanya soalan, aku dah perintahkan, aku adalah Allah. Ma mana'aka alla tasjud. Apakah yang menjadi penghalang untuk kamu bersujud? Kenapa kamu tak sujud? Maka kita dengar jawapan dia. Lalu jangan salah faham. Allah bertanya bukanlah kerana Allah tidak tahu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala bertanya supaya kita boleh belajar. Allah Subhanahu Wa Taala bertanya dan iblis jawab pada waktu itu supaya kita boleh belajar. Jangan kita ada sifat ini. Jangan kita ada sikap ini. Lalu pengajaran daripada perkataan yang pertama ini adalah Allah bertanya sebenarnya pada waktu itu supaya manusia mengambil pengajaran daripadanya. Lalu kadang-kala macam contoh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tahu contohnya pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anak kita ataupun anak murid kita pada waktu itu melakukan kesalahan. Dan memang kesalahan yang orang lain dah tahu. Kalaulah kesalahan itu memang orang lain tak tahu, jangan dibuka. Nabi SAW sebut dalam hadis bahawa Allah tidak suka kepada mujahir, orang yang kesalahannya Allah dah sembunyikan, pada waktu itu dia buka dan dia zahirkan. Allah tak suka. Namun kalaulah semua orang dah tahu kesalahan dia, kesilapan dia, maka pada waktu itu boleh untuk seorang pendidik, seorang guru, seorang ayah, memang yang lain tahu kesalahan dia ini, tanya, kenapa kau buat salah ni? Tujuannya apa? Tujuannya yang lain tu belajar. Yang mana jangan ada benda ni, jangan buat macam ni supaya tak buat salah ni. Dan kalaulah buat salah ni, dia punya natijahnya begini, akibatnya begini. Lalu kita belajar daripada ayat ini, pengajaran pertama adalah Allah bertanya soalan bukan kerana Allah tak tahu. Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Tetapi Allah bertanya soalan kerana pada waktu itu nakkan umat Nabi belajar, nakkan manusia belajar. Dengar sendiri daripada jawapan iblis. Maka apakah penyebabnya? Maka pada waktu itu iblis menjawab, qala ana khairum min
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Maka pada waktu itu Iblis berikan jawapan. Apakah jawapan Iblis? Qala, berkata Iblis, ana, aku, khairun, lebih baik, min, daripada, hu, nya, iaitu Nabi Adam. Aku lebih baik daripada dia. Maka ini adalah jawapan Iblis. Maka Iblis terangkan kenapa dia lebih baik. Dia kata, khalaqta, engkau ya Allah telah menciptakan ni aku, min, daripada, nar, api. Engkau ciptakan aku daripada api. Wa ini adalah waw haliyah, dalam keadaan, terjemahan dia. Wa, dalam keadaan. Ataupun wa diterjemahkan sedangkan. Ianya adalah waw haliyah, dalam keadaan. Sedangkan, khalaqta, engkau telah mencipta, hu, dia, iaitu Nabi Adam, min, daripada, tin, tanah. Lalu seolah-olah Iblis menyebut tanah, apa? Tanah itu hina daripada api. Aku lebih mulia daripada Adam. Mengapa perlu aku sujud kepada Adam? Pengajaran yang kedua yang kita boleh dapat daripada perkataan ana khairum min. Maka sebenarnya inilah sifat dan sikap sombong. Ini adalah sifat dan sikap sombong. Ini pengajaran kedua. Apakah penyebab kepada Iblis pada waktu itu tidak ikut perintah Allah? Adalah pada waktu itu dia sombong. Dia mendakwa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Maka mengapa perlu dia sujud kepada Nabi Adam? Maka ini adalah semata-mata sombong. Ini adalah bongkak. Ini adalah takabur yang pada waktu itu Al-Quran sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Firman Allah, aba, Iblis enggan, wastakbar, dan dia sombong. Lalu apa sombong dia? Dia menganggap dia lebih baik daripada Nabi Adam. Padahal sebenarnya Nabi Adam tu dah mulia. Kenapa mulia Nabi Adam? Sebab Allah muliakan dia. Tetapi pada waktu itu dia sombong, dia kata tidak, aku lagi mulia, dan dia pilih untuk lawan dan untuk tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita boleh nampak pengajaran yang ketiga, bagaimana Iblis bagi alasan. Dahlah dia sombong, tapi sepatutnya dia salahkan diri dia. Aku yang tak nak. Tapi pada waktu tu dia bagi alasan. Apakah alasan dia? Pada waktu itu, khalaqtani min nar. Aku diciptakan daripada api dan engkau ciptakan Adam daripada tanah. Ini alasan. Tak nak ikut perintah Allah, maka pada waktu itu dia bagi alasan. Maka pengajaran daripada pengajaran yang ketiga daripada ayat ini, bahawa banyak kali manusia apabila pada waktu itu dia tak nak buat perintah Allah, dia tak nak tinggal larangan Allah, pada waktu itu dia sentiasa beri alasan. Macam Iblis pada waktu itu beri alasan. Kenapa begini? Kenapa tak solat? Maka pada waktu tu dia salahkan semua orang, alasan dia. Kenapa tak tutup aurat? Maka macam-macam alasan dia. Maka sama juga Iblis. Pada waktu itu, bila dia dah sombong, dia kata dia lebih baik daripada Nabi Adam, maka keluarlah alasan dia yang tak masuk akal. Apakah alasan dia? Aku diciptakan daripada api dan Adam diciptakan daripada tanah. Maka aku lagi mulia. Kenapa perlu aku memuliakan Nabi Adam? Padahal kata para ulama tafsir, Nabi Adam, walaupun engkau diciptakan daripada api, wahai Iblis, tetapi Nabi Adam itu memang mulia. Kenapa? Sebab Allah dah muliakan dia. Allah yang muliakan dia. Walaupun mungkin dia diciptakan daripada tanah. Sebab itu Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyebut, dan perkataan Iblis yang kita baca pada ayat ini, aku lebih baik daripada Nabi Adam, minal uzri alladhi huwa akbaru minaz zam, itu adalah sekadar alasan, dan alasan itu lebih teruk daripada dosa dia. Dahlah dia buat dosa, dia tak nak ikut perintah Allah. Pada waktu itu dia bagi alasan, dan alasan itu lagi dahsyat daripada dosanya. Alasan yang menjadikan pada waktu itu dia tak nak bertaubat. Dia memberi alasan. Padahal dia nak tipu siapa? Dia nak tipu Allah Subhanahu wa taala. Maka pengajaran yang ketiga daripada ayat ini adalah berhenti memberi alasan bila kita sendiri yang ada kekurangan. Berhenti memberi alasan bila kita sendiri yang
ada kekurangan. Berhenti nak beri alasan, orang tu macam tu, orang ni macam ni, padahal kekurangan daripada kita. Berhenti beri alasan, aku tak buat ibadah ni kerana itulah orang tu tak ajar, orang tu tak ni, orang tu tak begini, orang tu tak begini. Kita sendiri yang tak nak solat. Bila seseorang itu pada waktu itu dia sentiasa memberi alasan, maka ini adalah sikap yang mana tak baik. Sampai bila-bila dia tak akan berubah. Kerana dia tak nampak kekurangan pada dirinya. Dan dia sentiasa memberi alasan. Maka ini adalah pengajaran yang ketiga. Kalaulah pada waktu itu kita berada dalam satu-satu situasi, satu-satu keadaan, berhenti beri alasan, buatlah tindakan. Berhentilah beri alasan untuk kita pada waktu itu tak nampak kekurangan. Padahal kurangnya pada kita. Kita yang tak buat tindakan. Kita yang pada waktu itu malas. Kita yang pada waktu itu tak bertaubat. Kita yang sendiri tak nak tinggalkan maksiat. Tetapi jangan jadi macam iblis, pada waktu itu dia memberi alasan. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ketika mana menafsirkan ayat ini, dan ucapan iblis itu adalah sekadar alasan. Alasan yang lebih teruk daripada perbuatan dia tak sujud itu. Dia tak sujud tu dah perbuatan teruk. Langgar perintah Allah. Tapi lagi teruk daripada itu adalah dia keep on beri alasan. Dia bagi excuse. Kenapa? Padahal dia sendiri yang tak nak sujud. Dia sendiri yang sombong. Dia yang sendiri begitu, begini dan sebagainya. Tetapi pada waktu itu, dia salahkan Adam pula. Adam punya sebablah pada waktu ni aku jadi begini. Lalu dia memberi alasan. Itu pengajaran yang ketiga. Lalu sebab itu sebab itu Imam Ibn Kathir menerangkan dan dakwaan iblis bahawa api adalah lebih baik daripada tanah. Maka sebenarnya itu adalah dakwaan yang tak ada asas, dakwaan yang tak ada bukti. Hakikatnya bahawa selain daripada Nabi Adam itu Allah ciptakan sendiri. Allah tiupkan roh sendiri pada Nabi Adam. Allah pada waktu itu muliakan dia dengan Allah perintahkan manusia untuk sujud padanya. Itu adalah dalil yang cukup bahawa Nabi Adam lagi mulia daripada iblis. Selain daripada pada waktu itu tanah bukanlah lebih hina daripada api, bahkan tanah lebih mulia daripada api. Kerana tanah boleh memberi manfaat dengan mengeluarkan tumbuhan yang lain. Api tak boleh. Pada waktu itu tanah, pada waktu itu boleh menyimpan pelbagai khasiat dan sebagainya. Daripada sudut pada waktu itu menghilangkan bau. Daripada tanah itu pelbagai fungsi dia. Tetapi api tidak ada kelebihan seperti tanah. Maka daripada sinilah bahawa iblis punya dakwaan itu tidak berasas bahawa api lebih baik daripada tanah. Selain daripada pada waktu itu Allah yang muliakan Nabi Adam. Di sini dibawakan sepotong hadis yang ada dalam Sahih Muslim bahawa daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat telah diciptakan daripada cahaya. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Wa khuliqa iblisu min marijin min nar. Iblis telah diciptakan daripada api yang menyala. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan Nabi Adam, manusia, diciptakan daripada seperti apa yang telah diterangkan kepada kamu, iaitu Allah ciptakan manusia daripada tanah. Maka ini adalah yang kita belajar berkenaan tentang ayat yang ke-12. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan pada ayat yang ke-13 apakah jawapan Allah kepada iblis. Dengan sombongnya tadi, dengan alasannya tanpa henti, maka apakah jawapan yang Allah sebutkan kepada iblis? Maka ianya datang pada ayat yang ke-13. Maka pada ayat yang ke-13 Allah memberi jawapan kepada kata-kata iblis pada ayat yang ke-12. Firman Allah Subhanahu wa taala, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Masya Allah. Ini jawapan Allah atas kata-kata iblis pada ayat yang ke-12. Firman Allah pada ayat yang ke-13, qala, Allah berfirman kepada iblis, laknatullah, yang dilaknat oleh Allah, fa, maka fa ini menunjukkan segera.
Terus pada waktu itu Allah berfirman kepadanya, fahbit, maka turunlah kamu. Ihbit, habata maksudnya turun. Firman Allah kepadanya, ihbit, turunlah kamu. Daripada mana? Min, daripada hanya. Lalu apakah maksudnya di sini? Ada pelbagai tafsiran, tapi ada dua pandangan yang kita akan ambil. Yang pertama firman Allah, fahbit minha, maka turunlah kamu daripadanya, iaitu daripada syurga. Allah halau dia keluar daripada syurga. Siapa dia yang pada waktu itu nak sombong dengan Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala halau dia keluar daripada syurga, maka turunlah kamu daripadanya, iaitu daripada syurga. Minha, daripadanya, untuk makna yang kedua, maksudnya adalah daripada kemuliaan yang kamu dapat sebelum ini, iaitu kamu beribadah bersama dengan malaikat. Maka sekarang ini tidak lagi, kerana sifat sombong kamu yang tidak mahu bersujud kepada Nabi Adam. Maka pada waktu itu firman Allah, fahbit minha, maka turunlah kamu daripada kemuliaan pada martabat para malaikat. Walaupun dia adalah jin, tetapi pada waktu itu dia bersama-sama dengan malaikat. Maka Allah turunkan dia daripada martabat dan darjat para malaikat. Ini adalah dua tafsiran, dua terjemahan pada waktu itu untuk minha. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur dia, maka tidaklah, yakunu, maka tidak, yakunu, adalah, laka, bagimu, untuk kamu, untuk tatakabbara, menyombongkan diri, takabburkan diri, fiha, di dalam syurga. Kamu tak layak nak sombong dalam syurga. Kamu tak layak nak menyombong diri dalam syurga, kerana ini adalah tempat orang-orang yang baik. Daripada sini kita nampak pengajaran yang keempat. Daripada sini kita nampak bahawa orang yang sombong pada waktu itu, satu, Allah hinakan dia. Dia nak meninggikan diri. Dia nak menyombongkan diri. Tetapi hakikatnya di situ ada kehinaan untuk dia. Sama juga macam ayat penghujung ayat 13, akan datang benda yang sama. Lalu pengajaran yang keempat adalah orang yang sombong, dia rasa diri ni tinggi, mulia, sebab dia pandang rendah pada orang lain. Hakikatnya orang yang sombong, Allah hinakan dia. Selain daripada kita nampak Allah sebut, fama yakunu laka an tatakabbara fiha, engkau tak layak berada dalam syurga kerana sifat sombong kamu. Maka kita ambil ini sebagai pengajaran yang kelima, syurga bukanlah untuk orang yang ada sifat sombong. Syurga bukanlah tempat untuk orang yang ada sifat sombong. Itu bukan tempat untuk syurga. Lalu kalaulah kita nak masuk syurga, maka kita kena hilangkan sifat sombong. Kena pada waktu itu rawat sifat sombong. Kena pada waktu itu hilangkan sifat sombong dalam diri kita. Maka pada ayat ini ada dua pengajaran. Pengajaran yang keempat tadi adalah bahawa orang yang sombong itu walaupun dia rasa dirinya mulia, hakikatnya Allah hina. Yang kedua, syurga bukanlah tempat untuk orang yang sombong. Sebab itu firman Allah, fama yakunu laka an tatakabbara fiha, maka tidak layak untuk kamu menyombongkan diri di dalam syurga. Syurga bukan tempat untuk kamu. Selain daripada pada waktu itu, innaka, sesungguhnya kamu, minas saghirin, daripada kalangan orang-orang yang hina. Kamu adalah hina. Kamu sombong, Allah hina. Lalu ini pengajaran yang kita boleh ambil. Maka sebab itu kita rawat diri kita. Pada waktu itu kita muhasabah diri kita agar tidak ada sifat sombong dalam diri kita. Maka ini adalah pada waktu itu jawapan Allah terhadap kata-kata iblis yang dia tak nak sujud kerana dia rasa dirinya lebih baik daripada Allah. Pengajaran yang keenam yang kita boleh ambil daripada kisah ini adalah pada waktu itu iblis apabila dia menyombongkan diri, maka pada waktu itu dia semakin jauh daripada Allah. Allah halau dia. Allah pada waktu itu jauhkan dia. Sebab itu kita panggil sebagai laknatullah. Dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabi Adam pada waktu itu walaupun
walaupun adalah manusia, walaupun pada waktu itu ada pengakhiran dan sebagainya, tak panjang usia macam iblis, tapi pengajaran kita dapat bila pada waktu itu Nabi Adam buat salah, dia bertaubat. Pada waktu itu berlaku kekhilafan daripada Nabi Adam, dia makan buah yang Allah larang dan dia bertaubat, maka Allah muliakan dia. Allah pada waktu itu muliakan dia. Lalu kita boleh belajar daripada sini, ada satu makhluk yang bila dia buat salah, dia tak nak bertaubat, maka dia akan semakin jauh daripada Allah, dan itulah yang berlaku kepada iblis. Dia sombong, walaupun Allah dah tegur dia, walaupun pada waktu itu Allah dah beri peluang kepadanya. Sebaliknya, ada satu lagi makhluk yang pada waktu itu dia buat silap juga, ada kekhilafan, dia langgar perintah Allah dengan memakan pada waktu itu buah daripada buah larangan. Bahkan Allah hukum juga makhluk ini dengan diturunkan, dikeluarkan juga daripada syurga. Tetapi pada waktu itu dia bertaubat, dia kembali kepada Allah, maka Allah muliakan dia kembali. Maka pengajarannya adalah, apabila dalam kehidupan kita buat dosa, janganlah kita pilih untuk tak bertaubat, kita akan semakin jauh daripada Allah. Sebaliknya, pada waktu itu jadilah seperti Nabi Adam. Pada waktu itu ketika mana dia melakukan kesilapan, bahkan diturunkan juga daripada syurga, tetapi pada waktu itu baginda tidak beri alasan, bahkan baginda kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang ke-15, iblis pada waktu itu minta satu permintaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah permintaan dia? InsyaAllah kita akan sambung esok. Lalu kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga sebar luas. Moga-moga ada pengajaran yang kita boleh dapat. Kepada sahabat-sahabat yang kali pertama join, jemput juga untuk join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Jemput bersama di Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Mohon sahabat-sahabat apa bersama, kerana ada beberapa program yang kita buat di Telegram yang kita tidak buat di Facebook, seperti perkongsian sirah para sahabat Nabi SAW dan juga beberapa yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.